بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد
فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب
Sadaqallahul azim. Itu dia tuan-tuan dan puan, lebih kurang satu muka surat lah daripada surah Sad bahagian yang ketiga. Sesimak rahmat Allah sekalian. Cuba kita tengok ayat terakhir itu. Ayat nombor 42. Urkub birijlika hadha. Cuba tuan. Baik. Urkut maknanya hentakkan kakimu wahai Nabi Ayub. Baik, soalannya ialah dalam masalah tajwid ini kita baca urkud, tak baca ar ke ir ke tak ada. Urkud. Soalannya macam mana kita tahu itu u bukan a ke i ke? Maka tuan-tuan yang ini kita ada jumpa beberapa kali. Kaedahnya ialah yang pertama sekali kita kaedah pertama ialah melihat kepada bahasa Arab. Itu nombor satu lah. Bahasa Arab. Bahasa Arab bagaimana? Iaitu rakadha yarkudu urkud. Fi'il madhinya rakadha, kemudian fi'il mudhari' yarkudu, fi'il amarnya perintahnya ini dipanggil fi'il perintah amar. Hentakkanlah kakimu. Dan orang Arab dia akan sebut urkud, dia tak akan sebut ir ke ar ke tak ada. Jadi itu secara mudahnya bahasa Arab. Cuma tuan-tuan kalau lah orang kata bahawa nak belajar bahasa Arab ini panjang pula masanya, tak lama lah pulaknya. Maka tuan-tuan sesimak rahmat Allah sekalian, perkataan-perkataan yang seperti ini di dalam di awal ayat macam ni, urkud itu kan awal ayat. Yang seperti ini hanya ada sekitar 20 kali lebih kurang. Kalau lebih pun lebih sikit. Itulah. Iaitu dengan belajar bahasa Arab. Itu kaedah pertama. Kaedah kedua ialah melihat kepada huruf ketiga. Tuan-tuan cuba tengok huruf ketiga ni, kemudian alif, kemudian ra, kemudian kaf. Alif, ra dan kaf. Sekiranya kaf ini berbaris hadapan macam inilah, maka keadaannya ialah secara automatik alif juga baris hadapan. Hadapan sama hadapan. Itu keadaan. Jadi oleh kerana hadapan sama hadapan, urkub birijlika hadza. Cuba kan. Baik. Jadi dengan sebab itu urkud birijlika hadza, kerana huruf ketiganya adalah baris hadapan, maka alif juga baris hadapan. Baik, saya simak rahmat Allah sekalian. Sekiranya baris di huruf ketiga itu lain, contohnya baris atas, baris bawah, maka semua sekali alif itu baris di bawah. Yang tuan-tuan perlu ingat hanya baris hadapan sama hadapan, cukup. Yang lain tak payah ingatlah, yang lain itu memang baris di bawah. Boleh tuan dah. Jadi katakanlah kaf itu baris di atas, maka dia akan bunyi irka. Ada. Katakanlah kaf itu baris di bawah, maka dia bunyi irki. Selain daripada itu dia baris di bawah semua sekali. Boleh tuan dah. Itu untuk perhatian tajwid kita sama-sama tuan-tuan. Kemudian sesuatu rahmat Allah sekalian, untuk qiraat ringkas yang biasa kita baca tuan-tuan. Pada ayat nombor 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru. Cuba tuan.
liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Baik, sesuai Allah sekalian. Bacaan ini kita baca ramai-ramai tadi, nama bacaannya adalah bacaan Hafs daripada Asim. Jadi tuan-tuan dah biasalah setiap kali kuliah Ustaz akan sebutlah tentang bacaan Hafs daripada Asim. Kemudian tuan-tuan, bacaan yang kita nak baca pada malam ini, yang juga bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak baca bacaan Warsh daripada Nafi'. Bacaan Warsh daripada Nafi'. Salah satu bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berubah sikitlah, ada 3 tempat berubah tuan-tuan. Tapi perubahan ini juga dibaca oleh Rasulullah. Yang pertama sekali ialah Kitabun anzalna, dibaca dengan Kitabun anzalnahu ilaik. Kitabun anzalnahu ilaik. Kitabun anzalnahu ilaik. Dibuang hamzah dah saya sebut, buang hamzah. Kitabun anzalnahu ilaik. Cuba tuan. Satu, jadi bun'an jadi bunanzalna. Yang kedua ialah liyadabbaru ayatihi. Ini dabbaru ini 6 harakat, juga 6 harakat. Liyadabbaru ayatihi. Cuba kan. Baik, kemudian yang ketiga ulul albab, dibacakan ulul albab. Ulul albab. Waliyatadhakkara ulul albab. Cuba kan. Baik. Jadi berbeza sikitlah kita dah. Tapi tak apa tuan-tuan, perbezaan ini juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi Ustaz nak membiasakan kita jumpa satu ayat ini kan, tentang bacaan-bacaan lain yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, simak rahmatullah sekalian. Ayat surah Sad ayat 27 dan seterusnya. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dan tidak kami jadikan langit dan bumi dan antara kedua itu sebagai batil. Zalika dhannul ladzina kafaru, dan itu adalah sangkaan daripada orang-orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar, maka neraka wilah bagi orang-orang kafir yang akan diletakkan masuk dalam neraka. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ard, atau adakah patut kami menjadikan orang-orang beriman dan beramal saleh sama seperti orang-orang yang berbuat kerosakan di muka bumi? Am naj'alul muttaqina kal fujjar, atau patutkah kami menjadikan orang-orang bertakwa kepada kami dan kepada Allah seperti mana orang berdosa? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah turunkan ini, yang kami turunkan ini kepada kamu sebagai satu kitab yang penuh keberkatan, supaya mereka bertadabbur dengan ayat ini. Waliyatadhakkara ulul albab, dan peringatan kepada orang-orang yang ada akal, yang berfikir. Tuan-tuan, tadabbur dengan tafsir, kita ada peringkat terjemah. Terjemah ni orang panggil lafzan bi lafzin, ataupun ayatan bi ayatin. Yang kita terjemahkan itu secara harfi. Kalau kita kata bismillah, dengan nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah lagi maha mengasihani, itu terjemahan dipanggil.
Kemudian tafsir. Tafsir ialah kita membuat huraian yang bersekitar dengan ayat tersebut. Nah, dengan nama Allah, kemudian Ar-Rahman itu apa, secara panjangnya apa, Ar-Rahim itu apa, sifat itu termasuk dalam sifat musyabbahahnya apa, semua itu dibincang dalam tafsir. Panjang sikit. Kemudian tadabbur, yang Allah nak ni, afala yatadabbarun al-Quran, adakah kamu tidak bertadabbur dengan Al-Quran? Baik, tadabbur ini tuan-tuan, dia lebih daripada tafsir. Malahan tadabbur ini dia pergi lagi sampai ke tahap mau'izah. Nah, pengajaran yang iktibar daripada ayatnya, kesan-kesan cara nak beramalnya, itu semua dibincang dalam tadabbur. Adapun dalam tafsir membincangkan tentang makna yang lebih luas daripada ayat Quran tersebut. Itu beza di antara tafsir dan tadabbur. Baik, Saudara Abdul Rahman Allah sekalian. Wa wahabna li Daud Sulaiman, dan kami berikan kepada Daud itu anaknya Sulaiman. Ni'mal abdu, hamba yang sangat baik, innahu awwab, sentiasa ia mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Idh 'urida 'alaihi bil 'ashyi as-safinatul jiyad. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang raja, dan malahan dia ada berdoa dalam ayat, beberapa ayat selepas ini, qala rabbighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Tuhanku, berilah satu kerajaan kepadaku, tak ada siapa boleh potong lagi dah. Mana kerajaan yang terhebat. Itu Nabi Sulaiman punya permohonan, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia, oleh kerana dia satu kerajaan, satu khalifah yang memerintah begitu hebat, banyak tenteranya. Kemudian dia, tentera ni tentulah tentera berkuda. Tentera berkuda. Dia tengok kuda-kudanya, dia minat kepada kuda. Kerana peperangan tersebutlah ada dia kerajaan. Jadi dia tengok kuda yang pantas, dia minat. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi. Aku ini suka sangat kepada perkara ini, makna kepada kudanya, kepada ketenteraannya itu, sehingga kadang-kadang dia terlupa. Dan untuk masa-masa dia bertasbih kepada Allah, masa-masa dia mengingati Allah, an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab, sehinggalah sampainya jatuhnya matahari, kerana duduk galik lah, kerana duduk suka kepada kuda tadi, melihat kuda-kuda yang sedang berlatih. Rudduha alayya fatafiqa mashan bisuq wal a'naq. Maka bawa datanglah kuda-kuda tu, lalu dia pun akan sentuhlah leher dan kaki kuda tersebut. Itu biasa kita buat pada kuda dah, pegang dia akan sentuh leher kuda itu. Gitulah. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Dan kami uji Nabi Sulaiman ini. Tuan-tuan, walaupun Nabi Sulaiman ini seorang rasul yang hebat dan seorang khalifah yang hebat, ada tentera yang sangat hebat, tapi tuan-tuan, Allah uji dia. Dia sakit dan lumpuh yang Masya Allah, yang begitu sekali. Wa alqaina ala kursiyyihi, tak boleh bangun dia. Lumpuh. Jasadan thumma anab. Tapi dia ini sentiasa orang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbighfirli, dalam doanya, qala rabbighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dan ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah pengampunan kepadaku, dan berilah kepadaku kerajaan yang tidak boleh lagi dipotong ataupun diberi kepada hamba yang lain. Innaka antal wahhab, sesungguhnya kamulah ya Allah Maha pemberi. Baik, Saudara Abdul Rahman Allah sekalian. Antara kelebihan besar Nabi Sulaiman alaihissalam, walaupun dia seorang raja, tapi malahan raja itu luar biasa. Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Dia boleh perintahkan angin. Angin, bahkan ada jinnya. Dan ada tentera yang macam-macam, burung hud-hud. Itu semua ada dalam cerita dalam Al-Quran. Dan bahkan tuan-tuan, semasa Nabi Sulaiman wafat, dia wafat tu ketika duduk atas kerusi, maknanya selepas dia sakit yang lama itu, akhirnya dia sihat semula, dan dia telah perintahkan jin untuk membina bangunan-bangunan yang menjadi lambang kepada kerajaannya, apa semua jin tu buatlah. Walaupun jin ini nak tunduk tu payah sebenarnya.
Tapi ini kelebihan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Sehinggalah jin itu tidak tahu bahawa Nabi Sulaiman yang duduk di atas singgasana, atas kerusi, dia pegang tongkat itu sebenarnya telah wafat. Dan wafat itu lama jugalah tuan-tuan. Nah, bukan kata sehari dua wafat itu. Jadi wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam ini dalam keadaan yang duduk berpegang kepada tongkat tersebut. Jadi jin ingat tu hidup lagi, rupanya sudah mati. Sehinggalah bila jin itu tahu, falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Bila dia jatuh, falamma kharra, jatuh itu kerana tongkat itu dimakan oleh anai-anai. Tongkat itu makan oleh anai-anai, patah. Bila patah ni tuan-tuan, akhirnya Nabi Sulaiman pun jatuhlah. Jin tu, ya Allah, dia kata, rupanya kita kena scam. Nabi Sulaiman sudah wafat. Allahumma tuan-tuan. Jadi dalam ayat tersebut menyebutkan bahawa allau kanu ya'lamuna al-ghaib, kalaulah jin itu tahu benda ghaib, macam yang orang sebut jin tahu tu, kalau dia tahu sungguh, tentulah dia tidak akan berada dengan penuh kehinaan seperti itu. Maksud kehinaan ini, walaupun Nabi Sulaiman sudah wafat, tetap juga buat dia punya bangunan disuruh oleh Nabi Sulaiman, sebab dia ingat masih hidup. Membuktikan jin pun tak tahu benda ghaib. Ada. Jadi tuan-tuan, itu kelebihan Nabi Allah Sulaiman. Bahkan dalam ayat lain, Nabi Sulaiman ini semasa kisah Balqis, nanti akan sampai dalam surahnya An-Naml, berkenaan dengan kisah Balqis. Tuan-tuan biasa dengar kisah Balqis ini. Nabi Sulaiman telah minta semasa Balqis dalam perjalanan daripada dia punya istana, katanya di Yaman, wallahu taala alam, nak pergi ke Baitul Maqdis itu, Nabi Sulaiman telah minta kepada tenteranya, siapakah yang boleh angkat istana Balqis ke sini. Angkat istana Balqis ke Baitul Maqdis. Maka tuan-tuan, qala ifritun minal jinni ada atika bihi qabla an taquma min maqami. Kata ifrit, jin, saya boleh, wahai Nabi, saya boleh. Ifrit kata, qabla an taquma min maqami, sebelum kamu berdiri. Tuan-tuan, daripada duduk berdiri berapa saat? Mungkin 2 saat, 3 saat, kita kata gitulah. Sebelum kamu bangkit berdiri tu dah sampai dah istana tu. Tapi tuan-tuan, ada seorang yang lagi hebat, iaitu daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab, yang ada ilmu daripada kitab Allah. Yang ini para ulama tafsir menyebutkan Ismullahul A'zam. Ismullahil A'zam, itu nama Allah yang sangat agung. Ada ilmu tentang Ismullah itu. Maka sekali ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu, sebelum kamu berkelip. Tadi sebelum kamu bangun, maksudnya bangun ini kita kata dalam kelajuan lebih kurang 2-3 saat. Tapi tuan-tuan, sebelum berkelip mata itu lebih kurang 1 saat sahajalah, lebih kurang dah sudah sampai istana tersebut. Jadi tuan-tuan boleh bayang, itu hamba ataupun bala tentera Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman sendiri macam mana? Tentulah lebih lagi. Ini tuan-tuan. Sebab itulah dulu kita, bila Ustaz membaca riwayat-riwayat tentang kisah-kisah Nabi dahulu dan juga raja-raja dahulu ini, iaitu Nabi Sulaiman ini memerintah seluruh dunia ini. Memerintah seluruh dunia. Dan yang memerintah seluruh dunia ini dalam riwayat tersebut menyebutkan ada 4 orang. 4 orang. Yang pertama sekali, Muslimah ni 2 orang Muslim, 2 kafir. 2 Muslim, 2 kafir. Muslim ialah Sulaiman alaihissalam. Dan yang kedua adalah Zulqarnain. Kisah Zulqarnain apa semua dengan Ya'juj Ma'juj dan seumpama tu dah. Itu 2 Muslim. Kemudian 2 kafir. 2 kafir ni pertama Bukhtun Nassar daripada kalangan Yahudi, dan yang kedua ialah Namruz. 2 orang ini daripada kalangan kafir yang balahan mengaku sebagai Tuhan. Pernah menakluk dunia ini. Hebat sungguh tuan-tuan. Baik, saudara Abdul Rahman Allah sekalian. Jadi
Ustaz terfikir jugalah, macam mana mereka ni nak menakluk dunia, macam mana nak pergi daripada satu hujung dunia ke hujung dunia dah, kutub utara, kutub selatan, macam mana nak pergi tu? Nabi Sulaiman ni agak-agak boleh faham lah. Kenapa? Kerana dia ada angin yang boleh dia perintahkan. Kemudian dia ada tenteranya dengan jinnya apa semua dah. Malahan kalau cerita Sabak itu, Ratu Sabak Balqis itu ada burung yang boleh pergi ke sana, yang membawa suratnya dah dan seumpamanya. Maka tuan-tuan, itu kita kata kelebihan yang Allah SWT lebih kepada Nabi Sulaiman. Jadi yang ketiga lagi cara Dzulqarnain, Bukhtunassar, Namrud, macam mana? Maka tuan-tuan khususnya rahmati Allah sekalian, yang ini kita nak menjawab secara jelas tu wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi tuan-tuan, ada perkara-perkara yang diberikan kepada seorang nabi, juga benda yang luar biasa itu diberi kepada orang-orang bukan nabi pun. Contoh tadi ialah memindahkan istana daripada Sabak itu kepada di hadapan Nabi Sulaiman. Orang biasa kan? Satu. Misalnya lain tuan-tuan, kelebihan-kelebihan seperti ini Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dalam ayat Quran menyebutkan ana uhyil mauta biiznillah, aku menghidupkan benda mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi Isa alaihissalam. Fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni, burung tu dia buat itu, kemudian burung itu dimasukkan roh kemudian hidup balik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu menghidupkan benda mati. Tuan-tuan, itu seorang rasul kita kata okeylah, boleh terima. Rupanya di kalangan manusia biasa pun ada juga Allah beri gitu. Macam mana pula manusia biasa? Ada tuan-tuan. Iaitu namanya Dajjal, bukan rasul, confirm dia itu kafir, tapi diberi oleh Allah kelebihan yang sama. Dajjal ini tuan-tuan dia beri kelebihan kepadanya 40 hari, dan dia buat apa sahaja 40 hari. Jadi tak boleh masuk Mekah dan Madinah, tak boleh masuk. Tapi tuan-tuan, bila dia sampai satu tempat, dia jumpa orang ramai, semua akan berburu-buru manusia ini untuk berjumpa dengan Dajjal, nak kepada kelebihan yang ada pada Dajjal. Dan dalam hadis menyebutkan dibawa segunung roti, sebab manusia pada sangat lapar. Air Dajjal sekat, makanan Dajjal sekat, kamu nak ikut aku? Ada. Itu kelebihan Allah pada Dajjal. Lalu bila dia jumpa satu orang budak tu muda, kita kata umur belasan tahun, mungkinlah 18, 19 tahun, 20 tahun gitu. Budak ini kata kepada Dajjal, kamu kafir, kamu bukan Tuhan. Itu dia kata kepada Dajjal. Sebab Dajjal mengaku dia Tuhan. Maka sebab itu tuan-tuan, Dajjal ini telah potong kepalanya. Mati budak tu, potong kepala, matilah. Bila mati tuan-tuan, Dajjal hidupkan balik. Hidupkan balik. Bila dia hidup balik tuan-tuan, dalam keadaan dia masih pening-pening lalat gitu kan, so hidup balik, masuk roh balik apa semua ni, dia pun celik, macam mana budak, kamu percaya ke dia aku Tuhan? Dia pun jawab, alhamdulillah, segala syukur, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, aku semakin yakin kamu Dajjal. Kamu bukan Tuhan. Inilah hadis yang sahih Bukhari ada. Jadi tuan-tuan, maksudnya apa dia? Kelebihan itu sepatutnya ada kepada Nabi Isa alaihissalam, menghidupkan benda mati. Boleh ke tidak ada kepada manusia lain? Boleh. Allah boleh buat perkara tersebut. Contoh lain, Fir'aun ini tuan-tuan, tubuhnya jasad tidak hancur. Dalam Quran sebut, falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Bila dia tenggelam dalam laut, dia mati, dia sempat beriman, Allah tolak keimanan Fir'aun. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel, aku beriman dengan Tuhan di Bani Israel. Allah tolak. Al-an, baru sekarang Fir'aun kamu nak beriman, Allah tolak keimanan Fir'aun.
Kemudian dia mati, aku selamatkan jasad kamu, kekal sampai ke hari ini jasad Firaun masih ada. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, ajsadul anbiya, jasad para nabi, la ta'kuluhu turab, tidak dimakan oleh tanah, tidak hancur. Semua jasad para nabi. Soalan, adakah Firaun sama dengan nabi? Sama-sama tidak hancur. Tak, bukan begitu, tuan-tuan. Jadi kelebihan yang diberi kepada satu orang nabi dan rasul itu kadang-kadang boleh diberi kepada manusia biasa. Malah manusia itu jahat sekalipun boleh diberi. Tapi adalah sebab-sebab yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Kalau diberi kepada yang si fasik, sebenarnya itu istidraj. Diberi kepada dia untuk memfasikkan lagi, supaya dia lebih teruk fasiknya, dia mati akhirnya. Siaplah dia bila berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan, kalau kesimpulan yang saya nak sebutkan daripada kisah Namrus, apa nama, Bukhtunassar, yang lain-lain itu, bolehkah dia ada kelebihan Nabi macam Nabi Sulaiman? Ustaz tak nak kata begitu, tapi tidak mustahilnya, kerana Allah juga pernah beri kepada Dajjal, akan beri kepada Dajjal, dan juga pernah beri kepada Fir'aun, dan juga Allah beri kepada orang saleh di kalangan pengikut Nabi Sulaiman alaihi salam. Bahkan jin juga boleh, seperti mana dalam ayat Al-Quran, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Jadi maksud di sini ialah dia bukanlah menjadi perkiraan, benda pelik-pelik itu bukan perkiraan. Perkiraan yang sebenarnya ialah orang tu mentaati perintah Allah dan Rasul. Itu perkiraan kebenaran. Bukan dia ni benar atau tidak berdasarkan benda pelik yang dia buat. Rasul tak apa, memang Rasul itu sememangnya Allah Subhanahu Wa Taala telah lantik dia jadi Rasul. Jadi mukjizat itu sebagai menyokong sahaja. Tapi kalau orang tu memang tak semayang, memang tak pergi masjid hari Jumaat, memang duk kerjanya buat maksiat, tiba-tiba benda pelik diberi kepadanya, itu bukanlah dipanggil karamah ke tidak, ma'unah pun tidak, itu dipanggil istidraj, benda fasik diberi kepada orang yang fasik untuk memfasikkan dia. Tuan-tuan dah. Jadi semoga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan pada ustaz dan tuan-tuan semua. Saya berhenti di sini kali ini. Insya-Allah kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana bih. Ya Allah, kami simpankan kepadamu segala ilmu kama ajar kepada kami. Warduthu ilaina waqta hajatina ilaih, dan kembalikanlah ilmumu ini ketika kami perlu untuk menggunakannya. Wala tunsina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.